Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak. Ada dua sesi saya hari ini. Satu adalah sesi solo ni 5 sampai 7 dan selepas tu pada jam 8 sehingga 9 saya bersama dengan Imran ya dan juga host kita pada sebelah malam nanti untuk segmen Pick of the Week kita punya weekly segment. Jadi hari ini kita mula balik topik satu, tapi seperti yang saya pesan pada minggu lepas sebelum saya jatuh sakit adalah lihat video-video saya sebab wassalam Nabil, sebab saya akan pergi lebih dalam jadi kalau anda wassalam kini, kalau baru nak tanya target untuk Fibo 3 target untuk lekuk 3 berapa, pergi tengok video-video sama ada dekat XM, sama ada dekat social media saya. Tapi dekat YouTube XM tu banyak boleh tengok dekat situ. Wassalam Atirah. Jadi untuk sesi mulai minggu ni kita akan masuk lebih mendalam. Konsep dia amat mudah bila anda faham secara besarnya. Tak ada misteri pun. Nak tahu dinamik apa semua, tak ada misteri pun kalau anda faham pasal sequence tu, dia 5-3 ataupun 3-3. Itu saja. Okey, jadi hari ini kita mula balik topik satu, struktur pasaran asas kepada teori Elliott Wave. Saya slow sikit sebab masih sakit tekak dan batuk. Sebelum kita bermula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Wassalam Yus. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul sahaja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan selepas lebih daripada 20 tahun. Jadi kita beranalisa pasaran laju sikit sebabnya saya nak tumpukan kepada topik Jadi untuk minggu ini perhatian pasaran adalah kepada mana cat ni? Okey, adalah kepada data CPI di mana pasaran menjangkakan malam nanti saya bersama dengan Imran kita akan kupas lebih dalam lagi. Di mana kita ada untuk data CPI ni, pasaran menjangkakan untuk bacaan bulan Januari. Bulan Januari tu musim sejuk, kan? Jadi akan ada lebih banyak penggunaan gas, elektrisiti, dan itu lazimnya adalah bila kita nampak perbelanjaan isi rumah meningkat, bil meningkat. Tu lazim. Saya dulu sana pun bulan 1 aspek bil elektrik tu tinggi. Jadi dan juga masanya bila bila orang berpindah pada hujung tahun dan mula membayar ataupun berpindah bekerja ke belajar ke, membayar sewa lebih tinggi. Dua tu yang banyak pada bulan 1 ni adalah sewa dan elektrik. Dua tu lazimnya adalah lebih tinggi. Itu bulan 1 kalau kat US. Jadi untuk bacaan bulan 1, pasaran menjangkakan bacaan yang lebih tinggi. Okey. Fahamkan yang berikut. Sebelum FOMC bulan 3 ni okey. Kita ada FOMC pada pada 1 hari bulan 2 itu kan. Di mana Fed menaikkan kadar polisi sebanyak 25 mata, menjadikan kadar semasa kepada 4.75. Okey, itu bukan misteri. Pakai kita, wassalam. Join Man Youth, apa Man Youth FC Milan? Liverpool dah tak kuat. Oh, itu Piala Pulau. Kita orang mana tengok pulau. Itu budak-budak kecil. Kita orang main benua. Hai, tak kelas tu AC Milan. Okey. Jadi dalam projection untuk bulan 12 tahun 22, Fed kata
pada tahun 2003 akan ada rate akan dinaikkan kepada 5.25. Okey, berdasarkan apa yang berlaku pada bulan 12. Jadi apa yang ada adalah untuk mesyuarat bulan 3, okey, mesyuarat bulan 3 ni, FOMC bulan 3, pasaran menjangkakan Fed akan naik 25 mata asas, menjadikan rate kepada 5.00. Okey. Ini kita punya cerita sebelum ni. Jadi apa yang berlaku? Untuk CPI, okey, CPI, ingat Fed dia naikkan rate ni sebab inflation. Okey. Untuk CPI, bacaan bulan 12 yang keluar pada bulan 1, bulan lepas, menunjukkan penurunan. Menyebabkan pasaran tak jangka ini dinaikkan 3 kali. Pasaran jangka Fed akan tarik handbrake dekat sini. Okey. Untuk bacaan bulan 1, pasaran jangka akan dinaikkan. Dan ke arah data bulan 1 ni kita ada NFP pada minggu lepas. Menunjukkan bahawa gaji okey, tetapi jumlah pekerjaan tu tetap meningkat. Tu something yang agak bercampur lah. Tak kisah. Sebab yang jadi perhatian Fed adalah kepada bukan data ni. Faham? Siapa yang tengok data ni? Data ni market tengok. Kita tengok. Tapi penting tak penting? Yes. Sebab market react kepada CPI. Lepas tu Fed tengok apa? Fed tengok data ni. PCE. Core PCE. Macam mana nak tahu? Tengok dekat projection materials dia. Jadi apa yang berlaku adalah dia tengok annual dan sekarang ni data ni berada pada 4.4. Kalau kita tengok sejarah kenaikan kadar faedah serta inflation pada tahun 1980, pada tahun 1990 dan banyak kali lagi, setiap kali rate berada di atas core CPI, inflation mula jatuh. Boleh? Jadi, tak kisah semua tu. Maksudnya, kadar faedah sekarang ni, kadar polisi di US sekarang ni lebih tinggi daripada inflasi. Kita dah sebut benda ni pada tahun lepas. Siapa ingat tahun lepas? Tahun lepas, kalau nak turunkan inflation, Fed kena naikkan kadar polisi sama ataupun lebih tinggi daripada, ni maksud saya. Ni maksud saya. Di mana semasa core PCE ni dapat daripada trading view, trading economics pun. Ni sini. Okey, ni adalah untuk US. Tengok apa yang disebut dekat sini. Prices, core PCE annual ni. Apa ni? The core PCE annual rate, which is the Federal Reserve preferred gauge of inflation, okey, jatuh kadar terendah 4.4 pada Disember. Okey, ini adalah untuk annual. Jadi kalau kita tengok chart ni, kita comparekan dia dengan US punya rate. Dia sebenarnya guna effective Fed fund rate, tapi tak apa. Sebabnya tak ramai orang ada data tu. Interest rate. Ni. Okey, kita nampak ini dah bersilang. Okey, ni dah bersilang. Jadi tu apabila kita ada rate yang lebih rendah,
Okay, bila rate lebih rendah daripada inflation, lazimnya inflasi mula naik. Dan untuk mengatasi ini daripada perkara ni berlaku, yang idealnya dia bersama sekitar 2%. Itu ideal. Rate sekitar 2%, inflation sekitar 2%. Itu yang ideal. Utopia. Itu yang cantik. Tapi ini tak ada. Okay? Jadi kita sedang melihat kepada benda ni dah crossover. Okay. Kesan dia. Tak kisahlah apa semua tu. Jadi apa yang saya cuba nyatakan kat sini adalah masih saya tak nampak setakat ini disebabkan apa yang berlaku dekat US, di mana kita ada debt ceiling dekat US tu dah terlebih dah. Hutang negara tu berlebih-lebihan. Dia orang tengah berbahas dekat Kongres untuk nak benarkan kerajaan US terbitkan lebih banyak hutang, bond. Waalaikumsalam. Masalahnya apabila lebih banyak hutang diterbitkan, kalau kadar faedah ni tetap naik, lagi banyaklah bunga dia kena bayar, faham? Mungkin 5.25, tapi saya tak nampak dia dapat melangkaui 5.25. In fact, saya tengok 5% ni sebagai angka mati dia setakat ni. Okey, tak kisah semua itulah. Yang penting kita nak tengok dekat chart. Dan ini disebabkan oleh data NFP pada minggu lepas serta jangkaan untuk CPI pada minggu ni lebih tinggi. Kita dapati untuk yen, nampak tak yen lemah? Sebab market menjangka bahawa kadar faedah kekal 5.25, naik pada 5.25 pada waktu ini. Maksudnya untuk 2023 selepas mesyuarat bulan 3 ni ada satu lagi. Kalau tak mesyuarat bulan berapa ke, bulan 5 ke, bulan 4 tak ada, ataupun bulan 6 ke, ada satu lagi kenaikan 25 mata. Tapi soalan saya, ada apa-apa tak yang berubah daripada Disember? Tak ada kan? Benda ni dah bagi tahu dalam Disember. Maksud saya yang sini. Bukannya benda baru. Ni 5.1 ni. 5.1 tu 5.25. Ini adalah median, angka tengah-tengah. Rate ni 5.0 ke 5.25. Anda ambil 2 tu bahagi 2 dapat 5.125. Dibulatkan dapat 5.1. Okey. Ada apa-apa tak info baru kat situ? Tak ada kan? In fact, kalau kita lihat PCE, core PCE berada di bawah. Tengok ni. Macam mana tukar dia? Kalau kita nampak kat sini, kadar inflasi tadi tu ingat Disember adalah 4.4. Jadi kita nak tengok core PCE selepas ni dijangka naik 4.6. Tapi masih berada dalam ataupun di bawah target. Nampak? Ni. Okey, ini berada di bawah daripada Fed punya jangkaan. Fed jangka 4.8. Angka sekarang ni 4.4. Mungkin pada malam nanti, kita ada CPI yang naik menyebabkan jangkaan untuk next PCE dijangka akan dinaikkan kepada 4.6. Tapi ini masih lagi kadar inflasi di bawah Fed punya projection. Saya tak nampak ini ditukar lebih tinggi. Sama ada dia kekal pada 5.1, risk dia ini akan diturunkan ke 4.9. Maksudnya tak ada dah kenaikan kadar faedah.
Okey, tak kisahlah semua tu. Yang penting kat chart dan apa yang kita nak cari peluang dagangan. Jadi ke arah ke arah CPI pada minggu ini, kita jangkakan US dollar dijangka akan mengukuh. Jadi semasa untuk US dollar, kita nak tengok kalau kita lihat sekarang ni kepada stokastik lekuk di sini adalah lebih kuat momentum dia ini. Sekarang ni lebih kuat momentum. Jadi ada kemungkinan ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Sekiranya anda dapati dia jelas melakukan 3 lekuk, ini pun dah break. Ini merupakan peluang untuk shorting Euro US dollar. Kenapa? Itulah agresif. Belum lagi sampai 100%. 618 pun tak sampai lagi. Jadi 1, 2, 3 merupakan peluang untuk shorting. Ini adalah yang lebih agresif. Lain-lain, dollar pair, U-shave tak break. Ini tak break. Jadi ini sideway. GBP US dollar, ni tak break, tak ada apa-apa. Pound. Ini tak break. Tak break apa-apa bawah. Permulaan ni tak ada apa-apa. UCAD tak ada apa. Faham tak? Euro US dollar tadi, ini break. Macam tu. Satu akaun untuk... Lain kali kita cerita benda tu, SC Milan. Sepatutnya last week tanya. Okay, UCAD. AUD US dollar, ini pun tak break. Jadi pullback ini tak ada apa-apa. Okay. NZD US dollar pun sama. Ini tak break. Kalau break, merupakan peluang untuk shorting. Gold. Gold break. Gold sini break. Marginal. Okay. Maksudnya, anda ada high, low, lower high, lower low. So, sekiranya anda dapati ini berlaku ke atas 3 lekuk, itu merupakan peluang untuk shorting. Bukan short di sini. Ideally, dia break sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Dia break sekali lagi. Itu adalah ideal against high ini. Okay. Itu adalah gold. Silver. Silver pun sama. Nampak tak silver ni break, Ustaz? Ini break. Okay. Kalau tanya saya di antara gold dengan silver, saya akan trade silver kalau banding dengan gold untuk shorting daripada situ. Ini shorter term. Ini shorter term. Anda tahu anda sedang trade correction. Okay, itu silver. Minyak tak ada apa. Minyak kalau anda nak masuk, anda sedang jangka US dollar yang kukuh. Jadi minyak kalau nak trade, beli saham dia. Ini boleh buat ke bawah lagi. Di mana saya alihkan 3, 4 ataupun ini adalah 1, 2, 1, 2 seperti yang kita tandakan. Saya tak letakkan semua sebab ini tak ada sikun. Sikun dia baru terbentuk, cumanya di tengah-tengah dunia. Okay? So, di antara gold dengan silver, lagi cantik silver. But, gold ada setup. Okay? Ada kemungkinan untuk gold break ini dulu. Okay? Jadi, kita ada 3,
3. Maksudnya ni wave 1. Salam je. So, 1, 2, 3 against high ini merupakan peluang untuk short. Itu untuk shorter term. Itu 5 minit, 15 minit punya chart. Satu saya tak letakkan box sebab ini saya cuma letakkan up, down to H1. Kalau saya nak tandakan semua, penuh biru chart ni. Penuh tempat biru saja. Okey, jadi kita masih menjangka US dollar punya strength. Wassalam. So, untuk semasa, satu correction dijangka untuk dolar, di mana UJ akan ke atas. Ini adalah lekuk A, the whole thing. Sekiranya dia break, kita ada 3 lekuk punya ni. Ini tak break low. Ini adalah 3 lekuk. So, sekiranya ini break dalam motif dan anda dapati dia tidak sampai lagi 100%. Tak sampai lagi 100%. Dan pullback dia, maksudnya break high ni, 1, 2, 3 merupakan peluang untuk long. Provided ini berakhir dengan divergence. Ini kena ada divergence. Dalam time frame kecil. Ni sekarang ni semua ni adalah dalam time frame M5, M30. Bukan H1. Lebih rendah daripada tu. Itu UJ. Okay. EJ pun sama. EJ kena break high ini. Of which saya tak nampak. Saya jangka ia akan cuma buat macam ni. Okay. Ini lain sikit daripada yang anda tengok Dropbox. Saya dah update. Baru saja update chat 3 minit yang lepas. Ini tak ada. This one tak ada. GJ sideways. Ni tak ada apa. Yang ada adalah UJ. Sebab anda menjangka US dollar EU tadi ke bawah, US dollar yang kuat. Kalau ini break 1, 2, 3 merupakan peluang untuk long. Ini adalah A, B untuk shorter term. Sebelum US dollar kembali melemah. Bila US dollar kembali lemah? Bila ini lengkap. B ini lengkap. Bila dollar index ni lengkap. Nampak? Yang sama. Yep. Itu shorter term. Tapi fahamkan anda sedang trade correction. Ini obviously adalah motif. Ini motif. Anda sedang trade correction. Boleh tak trade correction? Boleh. Ini correction dekat daily. Janganlah trade daily. Trade dekat time frame kecil. Cap JPY dah break atas. Okey, pullback ini nak trade ke tak? Kalau time frame kecil M5, M1, M15, ini ada peluang. Faham? Ni. Pullback ini. Pullback ini merupakan peluang untuk long. Untuk shorter term, untuk mereka yang trade shorter term, tak kisah ini A ke B ke C ke WXY ke, tak kisah. Yang penting break ini 5. Dan kita dapati ini bukannya motif. Sebab dia break. Faham? Kalau dia motif pun, ini 1, 2, 1, 2. Lagi tinggi. Asalkan anda tak short dia semasa. Okey? Lain daripada itu, untuk indeks juga dijangka ke atas dengan kekuatan dengan yen pair tadi naik ke atas dalam struktur motif. Tetapi fahamkan bahawa ini merupakan sebahagian daripada correction 3 lekuk. So, indeks jangan trade dia. Okay, no.
Ini boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu turun dengan pecut. Kalau ini berlaku, ini adalah positif yen. Kita tandakan sebagai 1, 2 dan 3. Kenapa? Kita sedang jangkakan penurunan kat sini berlaku apabila dollar index buat apa? Lekuk 3. Faham? Ni lekuk 3. Okey? Sama ada ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, lekuk 3 ni. Okey? Saya sudah tunggu benda ni je. Sebab dekat euro US dollar tadi menunjukkan bahawa kita sedang melihat correction dalam fractal yang lebih besar kat sini. Okey, ni satu. Kalau turun lagi, tak apa. Ini kita extend kan. Boleh? GU, AU, gold, silver, apa lain? Minyak, copper ini break tak? Ni tak break rasanya. Ini sama. Ini sama. I would rather wait untuk Freeport apabila correction ini tamat nanti. 3 lekuk di sini. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Boleh? Ataupun kalau dia extend sikit, ini 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Tak kisah. I would rather tengok dia buat benda ni. Ni lagi nampak kan? So kalau dia buat benda ni, ini adalah peluang untuk membeli balik. Bagi mereka yang miss bab kat sini, ini kita tunggu setahun tau. Untuk level ni kita tunggu setahun tau. Nak tahu. Kita tunggu daripada sini. Untuk dia buat correction kepada structure belakang ni. Siapa ingat kan Freeport? Yang sama untuk Barrick. Yang sama untuk Barrick. So Barrick dah memulakan pembetulan kepada struktur ini. Nampak? So 1, 2 dan 3. Ini gold. Sama gold. Barrick, saya baru nampak satu struktur. Belum ada reset lagi. Faham? Dia tak ada makan besar, tak ada. Kita buat dia position sizing tu. Tu kata-kata orang marketing, dia kata, ni kita kaya. Saya bukan orang marketing. Anda masuk 0.01 micro lot, tak makan besar. Masuk lot gajah, makan besar. Dia macam kita simpan ASB je lah. Try untuk buat benda ni. Simpan macam mana simpan dalam ASB. Benda-benda macam ni. Freeport, Barrick, ni masanya. Tengok Joe. Tengok lain-lain yang berkaitan dengan komoditi. Sebab saya tak nampak price ini balik lagi. Kecuali kita ada contohnya macam Netflix kat sini break low ini. Kalau ini break, saya tak nampak ini nak break. Ini 5 lekuk. Kalau ini break, kosong Netflix. Kosong Netflix ni. Nampak? Kosong. Faham? Macam mana kita nak lukis dia ni? Ingat tak? Saya cerita ni akan buat lekuk 2. Lekuk 2 ni, faham? Daripada bayar bil Netflix setiap bulan kan? Untung yang ini untuk bayar bil Netflix. Freeport, samalah.
Boleh? Start simpan lah benda macam ni. Bitcoin, this is apa yang kita jangka, lekuk 2. Ni masih lagi, belum Ini akan berakhir apabila US dollar sampai area support, sampailah US dollar kembali lemah nanti. Betul? This is the best time untuk kumpul aset. Okay, so untuk idea dagangan, malam nanti juga saya akan kongsikan bersama dengan Imran, gold dan juga US dollar, asalkan anda tak long dia sekarang. Belum. Nak long, jangan long gold. Beli kepada Barrick. Chart dia sama. Ni. Macam mana lagi? Nama pun gold. Ni gold. Okey, chart dia sama. Faham? Boleh? Low yang sama. Chart dia sama. Anda tengok harga satu berapa ni, harga berapa? Boleh? Faham tak? Saya trade gold je bang. Hey. Faham. Ada berlaku major sentiment. Sukatilah, saya tak tahu. Major, kenapa tak general sentiment? Besar sikit pangkat dia kali. Major ke, sarjan ke, major general ke. Yang saya nampak, boleh. Ini lagi murah daripada gold. Dah kenapa kau beli gold? Lepas tu letak leverage tinggi-tinggi kan. Baik, saya beli benda ni dengan menjangka indeks sedang membuat 3 lekuk. Benda yang sama. Faham? Bilanya ini untuk naik? Bila US dollar sampai area Wassalamualaikum. Jelas? Tak payah trade gold. Beli ni. Kenapa tak masuk yang ini? Boleh tak? Logik dia simple dia. Logik dia. Chart dia sama. Kita tahu Barrick ni syarikat yang berkaitan dengan gold. Chart dia sama. Low yang sama. High yang sama. Harga dia murah. Anda tak perlu guna leverage tinggi dekat sini. Ini anda kena pakai leverage. Kecuali anda adalah 1,000 lebih ni. Baik, saya beli yang ini. Boleh tak masuk sekali 3? Belum. Anda tahu bahawa indeks akan buat 3 lekuk. Faham tak logik dia? Jadi indeks dijangka akan test low di sini. Akan test low ini. Di mana kita jangka indeks buat 1, 2 dan 3. Okey? Jadi kita jangka kat sini, ini mempunyai yang lebih jauh. Sebab dia lebih terpengaruh kepada US dollar. So ini akan test low ini. Anda tengok dia punya indikator. Anda tengok indikator dia. Stokastik dia. Okey? Ini adalah lekuk ini. Ini adalah lekuk ini. Faham? Tak nampak, saya tak tahu pula. Jadi gold dekat sini US 500 adalah shallow. Ini akan dalam sikit. Sebab dia ni lebih direct kepada US dollar. Harga pun US dollar. Ini pun memang US dollar. But ini lebih kepada yen. Cumanya sekarang ni faktor interest rate. Sebab itu adalah fundamental US dollar. Boleh? Jelas? So, jangka yang lebih dalam untuk gold di sini. Sama.
Mana gold? XAU US dollar. Jangka yang lebih dalam untuk gold di sini. Yang lebih jauh sikit. Sebab ini adalah test low yang ini. Sama. Faham? Masuk satu lagi dekat situ. Apa lagi? Masuk DXY. Masuk dollar index kat situ. Nah kau. Masuk dollar index kat situ. Struktur ini adalah dolar. Dolar dijangka membuat pembetulan ke atas. Ini dijangka membuat pembetulan ke bawah. Bila dolar kembali lemah, barulah ini dapat naik ke atas. Tak payah pakai leverage. Belajar untuk satu-satu aja. Dia macam kita simpan duit ASB. Kan? Mana ada apa, tak payah pakai ASB loan. Direct. Boleh? Nampak tak chart yang kita lukis ni? Ni gold. Okay. Ini dolar. Saya harap ini cukup jelas kepada semua. Boleh? Belajar tak payah pakai leverage saja. Buka satu account, tak ada leverage. MT5 untuk beli dan simpan. Jadi kalau kecuali dia pergi kosong. Kecuali dia pergi kosong. Anda pun tak ada. Setahun sekali buka. Cukup. Belajar untuk simpan. Simpan. Macam kita simpan ASB lah. Belajar untuk buat benda ni. Boleh AC Milan? Belajar untuk jangka panjang lah. Bukannya trade untuk KFC hari Jumaat. Belajar untuk simpan aset. Anda tak kaya dengan trading. Orang marketing kan cerita kaya dengan trading. Tak, anda kaya dengan melabur. Yang kita buat tu melabur. Anda simpan tanpa leverage. Simpan, position trading lah, position. Jadi letakkan kat mana, contohnya macam Barrick Contohnya macam Barrick. Kat mana kita punya target? Kat mana anda punya target untuk yang ni? Tarik Fibo dia kepada entry price anda nanti. Kat situ 23. Ni yang pertama. Ambil 50%, biarkan dia jalan. Kalau tengok lagi besar, saya tak nampak price balik kat situ. Faham? Ambil struktur yang lebih besar. Saya tak nampak price nak balik ke sini. Faham tak? Saya tak nampak price tu nak balik area ni dah. Tak ada dah. Boleh? Paling-paling pun ini. Ni untuk jangka panjang. Okay, belajar untuk buat benda macam ni. Anda simpan ASB setahun, tutup mata 7%. Okey. Ini faham? Faham tak? Boleh? Okey. Ada apa-apa soalan mengenai pasaran? Jelas. Untuk shorter term ke arah CPI minggu ni kita menyangkakan kekuatan US dollar. Any pullback dalam dollar pair, euro US dollar punya bounce merupakan peluang untuk nak shorting. Kiranya ada nampak 3 lekuk. Satu lagi ke bawah, tak ada apa. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Anda nak tengok benda ni. Okay. Gold. Any bounce dia merupakan peluang untuk nak shorting. Untuk shorter term. Untuk shorter term. Goal kat sini lain sikit. Ini satu structure. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Lekuk 2 daripada ni. Sebab dia dah ada reset.
Okey, itu adalah gold. Silver yang lebih cantik. Okey. Lain-lain tak ada. Lain-lain tak ada. Lain-lain tak ada. Sekejap saya tengok sekali bebas. Ada apa-apa tak? Ada apa-apa tak yang kita tulis? Jelas? Saya harap mereka yang duk ikut sesi, senang kita nak explain market kan. Anda tengok pun, oh itu, tu tengah jadi. Nak explain, nak jelaskan pasaran senang, clear. Anda tak pergi short yen pair. Saya tak minat yen pair, pasal saya dah cerita. Saya tak minat sebab ini boleh lengkap, faham tak? The whole structure ini boleh lengkap. Ni dah mula ke atas sebagai flat. Ini boleh lengkap sini. Yen pair. Saya cuma tunggu kalau high ni break, itu cerita kita. Sekarang ni saya tak dapat lukis flat sebab saya tak tahu. Flat kita tak tahu. Asalkan anda tak pergi short yen pair. Saya tak tahu berapa kali nak sebut benda tu. Okey? Ini tak perlu berlaku. Ini boleh lengkap dua di sini. GJ pun sama. Ini boleh lengkap. Boleh lengkap sini. Dan kita sebenarnya 1-2, 1-2. Okey? Kenapa kita masih lukis ke bawah? Sebab ZN. Itu je sebabnya. Sebab ini. Sebab ini, kita masih jaga lekuk 3 US dollar. Itu sebabnya. Okey. So, lain daripada tu, tak ada apa lain. Kalau tak ada soalan, indeks jangan long dulu. Belum. Ni ke bawah lagi. Okey. Sama ada ini masih B ataupun dah lengkap 2. Tunggu indeks di bawah nanti untuk long. US 500 pun sama. Ni boleh jadi X ataupun apa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu naik balik. Baru dia jatuh. Tak ada apa-apa. Nothing kat situ. Tunggu bawah nanti untuk long dia. Okey, kalau tak ada soalan, kita masuk kepada topik kita, iaitu kepada struktur pasaran. Ada apa-apa soalan sebelum kita masuk topik kita? Banyak dalam ni. Okey, jumpa lagi jam 8. Terima kasih semua. Kembali ke Ruang Lanjutan Melayu, anda telah sampai ke penghujung untuk rancangan kami di sini, rancangan istimewa Pick of the Week. So seperti biasa, setiap hari Isnin kami akan adakan rancangan istimewa ini supaya anda semua boleh dapatkan pandangan eksklusif dan juga yang terkini mengenai pasaran mingguan daripada pakar dagangan kami. So untuk malam ini saya akan ditemani oleh Suri Razak dan juga Imran Zailani. So untuk anda semua yang sedang menyaksikan saya dan yang anda sedang menonton the 15 minute sneak preview di Facebook, terima kasih. So anda perlu join kami selepas tamat 15 minit tu, anda perlu join kami di sini di Ruang Lanjutan Melayu untuk menyaksikan rancangan istimewa sampai ke penghujung sehingga jam 9 malam. Alright, so untuk mulakan rancangan ini, saya akan jemput masuk Imran dan juga Suli untuk sesi temu duga terlebih dahulu, di mana mereka akan sharekan serba sedikit apa yang akan dipresentkan sebentar sahaja nanti. So let's invite both of our instructors in. Dan sebelum saya nak jemput masuk mereka, saya nak ingatkan kepada anda semua yang sedang join kami di Ruang Lanjutan Melayu, anda boleh gunakan perkhidmatan chat box kami yang telah disediakan di sebelah kanan. Isikan nama anda dan klik join to chat untuk mula berinteraksi dan tanyakan soalan anda kepada pakar kami sepanjang rancangan istimewa di sini. So let's invite Suli dan juga Imran Zailani.
Okay, hello Imran, hello Zuli. Hello. Sound ada rosak sikit. Kurang saya. Biasa kita kita turun sekejap. Turun sekejap, dia retracement. Sebabnya kita melihat piala benua, bukan piala pulau. Besar sikit. Kita international. Okay, bye. Alright, so Zuli and Imran, thank you so much for joining me for Pick of the Week this week. Okay, so boleh tak Imran dan juga Zuli ceritakan sedikit apa yang akan dikongsikan sebentar saja nanti sewaktu rancangan istimewa. So maybe we can start dengan Imran terlebih dahulu. Macamnya Mel introduce di awal-awal dalam minggu pertama ni biasanya kita bukan minggu pertama, awal minggu ni kita nak plan strategi kita menghadapi this week, especially kalau ada news ataupun makroekonomi punya events yang boleh menggegarkan ataupun menggerakkan harga pasaran. Dan minggu ni kita ada beberapa je dan saya rasa menjadi fokus investor adalah data inflation. Why? Nanti saya akan ceritakan dalam slide saya yang seterusnya. Jadi kita akan bincangkan nanti. Okay, so thank you Imran. So kita bergerak kepada Zuli pula. So apa yang akan dikongsikan oleh Zuli nanti? So ceritakan sikit Zuli. Okey, jadi of course tumpuan pelabur pada minggu ini adalah kepada data inflasi pengguna CPI keluar pada malam esok. Tetapi kena faham bahawa ini semua adalah jangkaan kepada apa yang akan dibuat oleh Federal Reserve ataupun Bank Pusat US dalam mesyuarat bulan 3 nanti. Kena faham bahawa kita ada satu lagi CPI minggu ini dan sebelum FOMC ada satu lagi. Jadi adakah data yang keluar pada minggu ini boleh mengubah keseluruhan struktur pasaran, keseluruhan sentimen pasaran? Kita bincangkan selepas ni. Okay, baik. So, thank you Zuli. Alright, so kami akan mulakan segmen yang pertama bersama Imran terlebih dahulu. So, saya akan sharekan skrin Imran di mana anda akan lihat presentation yang telah disediakan oleh Imran. Dan lagi sekali saya nak ingatkan kepada anda semua, anda boleh gunakan chat box di sebelah kanan untuk berinteraksi. So, anda boleh tanyakan soalan, anda boleh berikan komen dengan menggunakan chat box di sebelah kanan saya di sini. Okay, dan kepada anda semua yang sedang menyaksikan kami di Facebook, anda hanya akan dapat sedikit sahaja preview berkenaan dengan rancangan istimewa kami Pick of the Week. So untuk anda semua, jika anda ingin menyaksikan rancangan istimewa sehingga ke penghujung, sehingga jam 9, sila join kami di ruang lanjutan Melayu. Okay, so layari laman web rasmi XM Malaysia, klik bahagian penyelidikan dan pendidikan dan anda boleh klik di ruang lanjutan Melayu untuk join kami di sini. Okay, so mari kita mulakan segmen pertama bersama Imran Zailani. Okay, so take it away Imran. Okay, thank you Melvin. Okay, sebelum saya mulakan nak jawab salam tadi, orang ada kasih salam awal tadi. Hakimi, thank you for joining. Hakimi, okay, Amir, kita punya kawan baik. Dan Nabil, Waalaikumsalam. Selamat datang. Thank you for joining us. Jadi saya macam biasa pada awal minggu, especially hari Isnin ni, kita nak plan out apa yang kemungkinan akan berlaku, especially kalau ada news yang boleh influence pergerakan pasaran. Bukan saja indeks, bukan saja pasaran saham, malah kita tahu dalam pasaran ini dia interrelated, akan memberikan kesan of course kepada mata wang dan juga kepada komoditi, especially emas yang sangat berkorelasi kuat dengan dolar tetapi secara negatif. Zul Muhammad, Waalaikumsalam, apa khabar? Baik. Jadi saya akan mulakan dengan mungkin antara fokus utama minggu ini iaitu apa yang berlaku dalam pasaran Amerika Syarikat. Kita tengok dulu data-data ekonomi Amerika Syarikat yang akan diumumkan pada minggu ini. Baik. Jadi hari esok seperti yang disebut oleh Abang Zuli tadi, yes betul kita ada data inflasi, tapi ini adalah lebih kepada data inflasi pada pengguna. Kenaikan harga semasa produk dan servis sampai di tangan pengguna, CPI, Consumer Price Index. Jadi, kenapa ia menjadi fokus? Bukankah kita dah mula melihat dalam 2-3 minggu lepas yang inflasi ni dah mula terkawal? Tetapi sekarang ni ada tanda soal. Betul ke dah terkawal? Okay, kenapa? Sebab kita ada
data inflasi yang data inflasi pula, data NFP. Data NFP yang kuat pada awal bulan Februari. Jadi kalau anda ingat pada saya rasa berapa hari bulannya, hari Jumaat pertama lah untuk Februari. Kita dapat data NFP di mana jangkaan awal adalah lebih kurang dalam 193,000 pekerjaan yang dijangka ditambahkan ke dalam ekonomi Amerika. Tapi bila data keluar, apa yang kita dapat? Kita dapat data lebih 2 kali ganda, iaitu 517,000, tak silap saya, pekerjaan yang ditambah ke dalam ekonomi Amerika. Menunjukkan ekonomi Amerika masih lagi robust, tak perlahan seperti yang kita jangkakan, dan biasanya kalau kita ada data yang kuat, dia biasanya akan diiringi dengan kemungkinan inflasi juga akan meningkat. Jadi itu tak ada soal yang muncul. Data kawal, tetapi sekarang ada tanda soal. Ya ke data kawal? Betul ke? Ataupun mungkin kita masih lagi ada peningkatan inflasi. Dan ini mungkin boleh mempengaruhi keputusan macam Zuli katakan tadi, Bank Pusat yang seterusnya. Okey? Jadi, adakah disebabkan data NFP yang kuat? Membuatkan Fed mengubah sasaran kenaikan kadar faedah. Kalau kita perhatikan data inflasi pada bulan Disember yang dilaporkan Januari, ada kenaikan. Adakah data untuk bulan Januari yang akan dilaporkan minggu ini juga menunjukkan kenaikan? Maknanya trend menaik untuk inflasi berterusan. Jika ada trend, sebab itulah macam Zuri katakan, tadi ada lagi satu data inflasi sebelum FOMC. Kalau ada trend yang menunjukkan kenaikan, maknanya apa? Itu memberikan hujah yang lebih bahawa inflasi masih lagi belum terkawal. Inflasi yang masih belum terkawal maknanya ada kemungkinan, mungkin tak besar sekarang, tapi ada kemungkinan Fed akan lambat sikit dovish dan mungkin mereka akan okey sedikit sebab nak kena address isu inflasi. Itulah persoalan yang muncul dalam beberapa dalam seminggu 2 minggu ni. Kita dah mula dengar Zuli bisikan hawkish ya. Sebab tu anda tengok dalam pasaran saham indeks S&P 500 dah mula membuat sedikit kejatuhan. Especially sektor teknologi. Kan anda tengok masa laporan pulihan dia membuat lonjakan. Melonjakan sebab rata-ratanya laporan pulihan adalah positif ya. Terasa 69% adalah positif. Tapi lepas apa yang berlaku data NFP, dia retrace balik. Sebab because of this paper. So, kalau data inflasi terus meningkat, apa yang kita boleh jangkakan? Apa yang mungkin akan berlaku? Mungkin Fed tidak merendahkan kadar faedah tahun ini. Ya, mungkin akan memperlahankan kenaikan tapi mungkin tak sempat nak merendahkan seperti yang kita jangkakan pada awalnya. Jadi, bila ini berlaku, maknanya ada delay sikit untuk betul-betul all out dovish. Maknanya apa? Maknanya ini adalah cuaca ataupun environment yang tak bagus untuk saham. Dalam keadaan yang hawkish, saham susah nak buat kenaikan. Itu persoalannya. Jadi itu data yang saya rasa yang jadi fokus esok, data inflasi CPI. Tapi kita ada lagi beberapa data ekonomi lainnya. Untuk Amerika, kita ada data hari Rabu ni jualan runcit. Bagi bulan Januari, jualan runcit ni menggambarkan apa? Menggambarkan perbelanjaan konsumer. Dan of course kita ada Khamis ni jam 9.30 malam. Data PPI pula iaitu inflasi kali ini pada pengeluar. Kos menghasilkan produk dan servis. Jadi ini adalah news yang mungkin boleh mempengaruhi pasaran. At least for this week. Baik. Sebab apa kita nak tahu apakah kesan data ini kepada Bank Pusat. Adakah mereka akan berubah sentimen atau sebagainya. Itu yang lebih penting dan ini long term pada bulan Mac saja. Seperti yang Zuli katakan. Boleh ya? Kita ada masa lagi ya? Okey, saya lagi satu slide. Kita ada lagi 3 minit, Imran. Okey, boleh. Jadi saya dah sentuh while we are at American market, saya nak bercerita tentang earnings report. Kita masih lagi dalam musim earnings report yang laporan perolehan untuk suku tahunan yang keempat 2022. Okey, so macam saya katakan tadi, disebabkan data pekerjaan NFP yang robust, ini dah mencetuskan bisikan-bisikan hawkish. Baru bisikan sebab ini adalah sebenarnya reaksi pasaran. Fed, Bank Pusat belum lagi kata official nak hawkish balik. Ini hanya adalah reaksi dan juga bisikan pasaran. So, apa yang berlaku bila kita mengalami kejatuhan pada seperti yang kita expected, kalau ada anything hawkish,
dia akan negatif untuk pasaran saham. Seperti apa dah lihat, ada kejatuhan pada Nasdaq, ada kejatuhan pada S&P dan juga ada kejatuhan pada Dow Jones. Tapi ada lonjakan pada apa? Ada lonjakan pada dolar. Ada tengok dolar sejak daripada NLP itu ada membuat spike yang agak signifikan ya. Okey, dan dolar membuat spike ke atas yang signifikan. Apa yang berlaku pada emas? Emas membuat spike ke bawah yang juga signifikan. Korelasi di situ. So, apakah status laporan perolehan setakat ini? Okay, jadi setakat ini apa kita boleh dapati ialah dah lebih separuh daripada syarikat-syarikat di dalam pasaran saham yang telah membuat laporan perolehan masing-masing. Ya. Sektor kita mulakan dengan banking, finance, kemudian kita ada sektor teknologi. Sektor teknologi pun yang ada membuat sedikit lonjakan ya kepada indeks, dan yang membuat lonjakan lagi dah sebenarnya sektor tenaga. Okay, jadi sekarang dah separuh dah lepas. Okay, ada lagi beberapa lagi syarikat yang akan melaporkan laporan perolehan. Jadi prestasi macam mana? Almost 70% syarikat yang melaporkan ni melaporkan perolehan yang kita boleh katakan positif je. Positif maknanya melebihi daripada market expectation. Jadi untuk minggu ni kita ada beberapa syarikat yang quite famous ya. Coca-Cola ini syarikat favorite Warren Buffett. Dia pegang berpuluh-puluh tahun tak lepas-lepas kan. Kemudian syarikat Barrick Gold, kemudian syarikat Kraft Heinz, Krispy Kreme ni favorite saya. Dan juga Biogen dan macam-macam lagi sebenarnya. Kalau ada tengok saya akan buka lagi chart. Bukan chart, saya buka lagi diagram. Ini adalah syarikat-syarikat yang akan melaporkan pada minggu ni. Banyak yang no name. Kita rasa Zuli dan juga Melvin tengok kat dia mesti ada kenalnya. Confirm lah kenal Coca-Cola, Airbnb, apa lagi syarikat. Saya punya favorite lah sebenarnya apa tau? Ini syarikat favorite saya yang saya mungkin akan membuat laporan perolehan analisis mikroekonomi ya. Saya akan membuat membuat analisis tentang dia punya earnings report iaitu Hasbro. Saya ingin mengetahui bagaimana syarikat Hasbro ni menghasilkan perolehan dan macam mana mereka punya kedudukan sekarang dalam pasaran kewangannya. Jadi, kenapa saya selalu buka pada awal minggu tentang mana-mana syarikat yang akan melaporkan earnings? Sebab apa? Kalau anda invest saham, waktu bila yang anda akan dapati ada lonjakan? Ialah semasa laporan perolehan. Jadi kita sebagai trader, kita nak mencari pergerakan harga dan kita nak mencari pergerakan harga yang signifikan ya. Biasanya akan tercetus oleh earnings report. Baik, S9 dah bergambar. Hutang US dah banyak. Adakah saham contoh US30 akan naik? Jadi saya rasa ini lebih kepada US. Hutang US. Jadi sebenarnya saya dah kehabisan masa sekejap. Kita nak kena break kejap. Tapi kita akan kembali, nanti kita akan bincangkan sama-sama ya tentang hutang US. Ni ceiling dia. Ceiling punya American debt ceiling. Dan contoh US30 Dow Jones akan naik. Lama kita akan bincangkan nanti. Jadi saya akan serahkan semula kepada Melvin. Kita break sekejap dan kita akan kembali semula ya. So thank you Imran. So itulah dia sedikit saja perkongsian daripada Imran dalam rancangan istimewa Pick of the Week. So terima kasih kepada anda semua yang telah pun menyaksikan kami di Facebook account kami. So jika anda ingin menyaksikan rancangan istimewa sampai ke penghujung hingga jam 9 bersama saya Melvin sebagai host anda dan juga Imran dan Zuli Raza. So anda boleh join kami di sini di ruang lanjutan Melayu seperti biasa. So klik kepada bahagian ruang lanjutan Melayu kami di laman web rasmi XM Malaysia untuk join kami di sini. So that is all from us untuk 15 minit sahaja. Jumpa anda sebentar sahaja lagi.
Okay, hai semua. Selamat kembali ke Ruang Lanjutan Melayu bersama saya Melvin sebagai host anda di rancangan istimewa kami setiap hari Isnin iaitu Pick of the Week. So, kami telah berikan kepada anda semua 15 minit sneak preview khas kepada pedagang dan penonton kami di Facebook account kami. Okay, so welcome to Ruang Lanjutan Melayu yang telah pun join kami di sini dan kepada anda semua yang telah pun join kami daripada permulaan tadi. Okay, so teruskan bersama kami sehingga penghujung sehingga jam 9 malam untuk dapatkan pandangan eksklusif dan juga peribadi daripada pakar dagangan kami, Suli Raza dan also Imran Zailani berkenaan dengan pasaran minggu ini. Okay, so kita akan teruskan dengan perkongsian daripada Imran Zailani. Okay, so Imran, please take it away. Okay, thank you, Mbak. Jadi sebelum kita break, tadi ada soalan daripada A9 tentang hutang US. Dah banyak, yes, memang dah banyak pun. And adakah akan mempengaruhi pasaran saham? Okay, dia tak ada kesan yang direct secara langsung. Tetapi jikalah, dan ini adalah far-fetched punya probability, kalau betul Amerika tak dapat servis hutang sendiri, tapi ini kerajaan, ya, maknanya collapse lah. Kerajaan collapse, akan collapse juga segala-galanya termasuk pasaran sahamnya. Jadi saya rasa itu unlikely. There must be a solution nanti. Especially between dia adalah actually isu politik, ya, antara Republican dan juga Democrat. I don't think ada direct kesan. At least for now. Okay, so don't worry about it, ya. S9. Okay, Syamsul Bahari Zakaria. Hai, hadir. Okay, thank you for joining. Thank you. Baik. So, kat mana saya tadi, jadi minggu ni kita ada beberapa syarikat yang akan melaporkan laporan pilihan. Kenapa kita nak tangkap, ya, pergerakan semasa news report? Sebab masa itulah biasanya, okay, untuk saham bergerak laju. Okay, you need a catalyst, you need pemangkit untuk mencetuskan pergerakan. Biasanya adalah waktu earnings report, ya. And then not only that, ini pun masa untuk kita recalibrate balik. Kita tengok, kalaulah syarikat tu katakan Coca-Cola dah perform, let's say beberapa tahun, sehari data, katakan data 10 tahun yang ini mungkin tak perform, mungkin akan memberikan anda amaran awal, ya, kepada prestasi yang mungkin kurang baik. Jadi inilah antara cara-cara pelabur nak mendapatkan direction, especially pasaran saham, ya. Okey, baik. So seterusnya, kita dah cerita tentang Amerika, kita nak bercerita tentang lagi untuk minggu ni ada lagi beberapa news, ya. Saya nak directkan perhatian anda kepada apa yang berlaku di United Kingdom, ya. Jadi bukannya apa yang berlaku dalam EPS, sebab saya rasa untuk EPS saya dah tahu dah siapa yang akan menang. Nombor 1 sekarang tu yang akan menang. InsyaAllah, dah lama saya tunggu. Okay, tapi kita nak bercerita tentang ekonomi pula, ya. Ekonomi di UK, dalam kebanyakan developed country yang sedang betul-betul recession sebenarnya adalah UK. Okay, jadi kalau anda perhatikan data yang terkini adalah pada minggu ni kita akan dapat data tersilap saya. Okay, first of all kita nak tengok apakah sentimen Bank Pusat Amerika. Okay, jadi kenaikan kadar faedah yang dijadualkan pada bulan Mac. Tak ada soal. Bukankah kita ada kenaikan kadar faedah recently pada bulan Februari? Adakah ini yang terakhir ataupun mungkin ada lagi kenaikan kadar faedah? Sebab apa? Okay, sebab inflasi di UK tinggi. Okay, dia dah sentuh apa ni double digit, turun balik, ada kemungkinan nak sentuh balik double digit inflation di UK. Hakimi Ahem tu untuk ni tim Liga 1 tu. Saya rasa tim Liga 1 tu nak masuk dalam Europa Cup pun tak dapat. Kesian dia. Okay, so jadi UK dijangka melalui resesi, tapi dia punya resesi bukan resesi yang dalam, ya. Resesi yang, okay, kalau dalam temperature yang swap, punya temperature swap, okay, dia tapi masalahnya panjang. Okay, tempoh dia panjang. Dijangkakan resesi yang dilalui UK sekarang ini akan berlangsung selama 5 quarter. Dah mula sekarang, akan berakhir pada quarter 2 next year. So, apakah data penting daripada UK untuk minggu ni? Hari esok juga jam 3 petang, data pekerjaan. Okay. Jadi jangkaan untuk wage growth, ya, wage growth juga biasanya bila ada peningkatan wage growth akan ada diiringi dengan peningkatan inflasi. Lagi sekali kita kembali kepada inflasi, ya. Sebab apa? Inflasi di UK sangat tinggi. Ingat tak dia pernah cecah 11% silap saya, ya. Dalam tahun lepas kan? Around 11%. Okay.
Dan jatuh balik sikit, ada cool down sikit. Sekarang, dijangka akan mencecah lagi sekali 2 angka. Maknanya inflasi sangat tinggi. Okay, jadi inflasi yang tinggi ni, adakah ia akan memaksa Bank of England tambah lagi high? Okay, untuk 2023. Okay, kemudian hari Jumaat jam 3 petang juga, kita ada data jualan runcit UK. Apa tu? Make America Great Again. Jangan. Saya dengar Mr. Donald Trump nak bertanding, tapi saya tak tahu. Apa cerita. Kalau dia masuk balik, menarik. Ya, tapi mungkin tambah masalah nanti. Okay, next. Jualan runcit di UK. Jadi jualan runcit dijangka menurun. Maknanya apa? Maknanya perbelanjaan konsumer lemah. Maknanya apa? Maknanya ekonomi UK mempelan. Of course lah, sedang recession kan. Okey, itu adalah untuk UK ya. Kita belum habis lagi sebab kita ada lagi satu region yang penting ya. Kita nak bincangkan tentang bank pusat yang paling degil sekali. Apa yang degil? Yang paling pegang prinsip dia lah ya. Saya nak bercerita tentang Bank Pusat Jepun. Bank of Japan. Kenapa? Sebab minggu ni mungkin akan dapat bos baru. Okey. Calon baru Governor Bank of Japan. Bos baru. Jadi selama ni Encik Haruhiko Kuroda kan Zuli. Haruhiko Kuroda yang menjadi bos untuk Bank of Japan. Tak silap saya dah 10 tahun. Okey. Jadi sekarang dah ada calon baru. Of course lah. Yeah. Everything has to come to an end. Calon barunya adalah Encik Kazuo Ueda. Seorang ahli akademik. Dan juga dia adalah orang lama. Dia adalah ahli lembaga polisi Bank of Japan. Jadi orang lama dan orang yang berpengalaman. Orang yang tahu tentang monetary policy. Saya rasa umur dia dah 70 tahun dah silap saya. Encik Kazuo Ueda. Memang OG lah, veteran. Okay. Ada masalah tak? Kenapa jadi isu? Ada sebabnya. Okay. Jadi, sekarang ni Bank of Japan kita tahu dah 7 tahun berturut-turut mengekalkan ultra low interest rate. Dah 7 tahun. Dalam banyak-banyak bank pusat yang tak naikkan kadar faedah, inilah dia, Bank of Japan. Betul saya katakan degil tadi, tapi sebenarnya bukan degil ya, mereka ada prinsip. Samurai ni bila ada prinsip dia akan pegang. Baik. Jadi jangkaan pasaran adalah kemungkinan polisi akan kena pivot ke arah hawkish. Malah kalau dah perhatikan pada beberapa bulan lepas, dah few times ya, Bank of Japan masuk campur dalam money market. Dia beli yen, dia jual dolar. 2 kali dia buat. Kemudian, selepas itu, dia masuk campur dalam bond market. Dia mana dia adjust target bond. Bond punya target, dia adjust. Itu pun adalah sebenarnya actions yang hawkish. Tapi officially, masih lagi dovish. So, adakah dengan kita ada bos baru dekat Bank of Japan, adakah kita akan mula ke hawkish setelah 7 tahun? Okay, a question mark. Baik, jadi kenapa pelantikan Kazuo Ueda ni ada kontroversi sikit? Ya, walaupun beliau adalah orang yang layak, ahli akademik, and then orang yang dia pernah terlibat dalam monetary policy. Kenapa dia adalah kejutan ataupun ada isu? Sebab ramai katakan ini adalah pelantikan politik. Okey. Saya tak tahu apa jadi dekat politik Jepun, ya, tapi itu yang mencetuskan uncertainty di situ. Okey. Pelantikan politik ni normal. Betul tak Zuli? Pelantikan politik normal. Kat negara mana-mana pun. Okey, tapi Bank of Japan ni sebab dah lama kan, Tobit, adakah ini a beginning? New direction? Iaitu, kalau bukan dovish, hawkish lah. Alright? So, adakah ini amaran kepada pengakhiran polisi dovish? Saya ada berminit lagi, 2 minit. Saya lagi satu slide. Sampai 8.35 pun boleh. Okey, tak apa. Saya ada lagi satu saja slide sebab kita dah cover berapa benua tadi. Kita dah cover Amerika. Kita dah cover tentang UK dah memang recession dah pun. Kita dah cover Bank of Japan. Now kita nak cover apa yang berlaku dekat Europe. Ada some news event dalam kalender untuk minggu ni yang kena-mengena dengan Europe ya. Baik. So, Selasa 6 petang ada data GDP Europe, tapi ini GDP flash GDP ya, bukan final GDP. Okay, dalam around 0.1%. I'll be surprised kalau ada data positif ya. I'll be surprised. Okay, saya menjangkakan juga dalam around this area.
Okey. Tetapi dia punya event yang lebih besar bagi saya adalah hari Rabu. Okey, European Commission. Commission ni saya rasa dalam bahasa kita Suruhanjaya. Okey, tak apalah. Saya tak mahir sangat dengan translation. Tetapi apa yang kita nak daripada diorang ialah kita nak dapatkan jangkaan daripada mereka sendiri. European Commission, jangkaan tentang ekonomi Eropah. Okey. Kemudian pada hari yang sama, jam 10 malam, kita ada event daripada Bank Pusat Eropah, European Central Bank. Okey. Di mana Presiden Christine Lagarde, Presiden ECB akan memberikan ucapan dan ia memberikan ucapan di hadapan Parlimen EU. Okey, jadi mungkin kita akan dapat data-data yang penting tentang kesihatan ekonomi EU dan juga polisi ataupun tindakan seterusnya yang dirancang oleh ECB. Okey, akan memberikan kesan definitely kepada euro, kepada saham-saham di Eropah dan sebagainya. Okey, baik. Saya rasa saya dah khatam ya saya punya explanation tentang market this week. Jadi kita ada data daripada Amerika, data inflasi, di UK data pekerjaan, Bank of Japan kita nak tengok bila dapat bos baru nanti. Kemudian di Eropah kita nak tengok ECB punya report. Okay, dan of course minggu ni kita ada beberapa syarikat yang akan membuat laporan perdana. Okay, saya rasa kalau anda tengok sini quite diversified. Banyak sektor diwakili. Sektor komoditi diwakili oleh Barrick Gold, sektor pemakanan diwakili oleh Krispy Kreme, my favorite, Coca-Cola dan sebagainya. Sektor teknologi seperti Monday.com dan juga Palantir. Dan juga, interestingly, kalau anda ingin tahu tentang permintaan kepada tourism, mungkin kita melihat kepada Air Canada. Nak tengok turis punya demand. Baik, jadi saya akan akhiri sini. Saya akan serahkan semula kepada Melvin untuk next Okey, so agenda. itulah dia tamat sudah segmen yang pertama kami di rancangan istimewa Pick of the Week. Okey, so sebelum kami nak berikan laluan kepada Zuli, okey, so kami akan ambil break sekejap. Okey, dan selepas break kami akan teruskan kepada segmen yang kedua dan kami akan dengarkan perkongsian daripada Zuli Razak hanya di Ruang Lanjutan Melayu rancangan istimewa kami Pick of the Week. So jangan ke mana-mana. Okey, hai semua. Selamat kembali ke rancangan istimewa kami pada malam ini iaitu Pick of the Week bersama saya Melvin sebagai host anda dan juga Zuli Razak dan also Imran Zailani. Okey, so sebelum break tadi kami telah mendengar di segmen yang pertama okey daripada Imran Zailani. So sekarang kami akan berikan laluan kepada Zuli Razak untuk segmen yang kedua di Pick of the Week. Okey, Zuli, so let's take it away. Okey, senyap sikit Mel, bukan apa, sakit tekak. Kalau tak dia berbunyi tak berbunyi. Tak apa. Liverpool kita dengar. Okey, jadi tumpuan minggu ni seperti Imran sebut tadi adalah kepada data inflasi keluar pada malam esok di mana pasaran menyangkakan angka inflasi selepas turun sebenarnya untuk Disember, month on month dijangka akan kembali naik untuk bacaan Januari yang keluar pada malam esok. Jadi bukannya data malam esok tu data Februari, itu data Januari. Januari ni bulan yang sejuk. Jadi itu adalah lazimnya di mana electricity bill, gas bill akan meningkat dan inilah kelaziman kalau anda kaji data-data inflasi CPI month on month, Disember, Januari, Februari adalah bulan di mana kita ada kenaikan daripada sudut data CPI. Jadi Zuli. Bagi siapa yang study kat tempat yang sejuk, waktu inilah kita ponting kelas. Masa ni kita pasang pool. Saya ingat lagi bulan puasa bangun pukul 2, buka puasa pukul 4. Oh, baru nak tanya puasa ke tak? Tak puasa kalau jam tak tahu. Musim sejuk kalau tak puasa itu mengapa? Kalau musim panas, itu saya faham lah. Sebab kita makan sekali. Data inflasi untuk month on month adalah dijangka meningkat. Tetapi data year on year, maksud data year on year, saya tak ada ramalan. Apa yang kita dapat buat sebenarnya AC Milan, dia tak ada ramalan. Kalau kita nak meramal itu jadi tok bomoh. Macam ni. Kita ikut, bila kita melihat news ni, fahamkan yang berikut. Yang anda nampak dekat kalender tu adalah konsensus, average.
Kalau nak faham apa data ni Jadi 0.5, 6.2 itu sebenarnya dia macam ni. CPI ni ada, kalau saya tengok dekat satu feed service yang saya guna, setakat ini ada 212 ekonomis yang menghantar jangkaan diorang. Okey. Jadi ada yang menjangka 6.1, ada yang menjangka 6.2, ada menjangka 6.3, ada menjangka 6.4. Tapi sebahagian besarnya, maksudnya macam ni macam ni sebahagian besarnya adalah 6.2. Okey, itu adalah apa yang anda nampak dekat kalender anda. Jadi sekiranya data keluar dalam range ini, anda akan dapati volatility, lepas tu harga bertaubat balik. Faham? Harga balik kepada asal. Tapi kalau dia lebih daripada 6.4 ataupun rendah daripada 6.1, untuk month on month tinggi daripada 0.6 ataupun rendah daripada 0.3, dan anda nampak pergerakan berterusan seperti angka NFP pada sebelum ini. Boleh si Milan? Jadi nak ramal, saya tak ramal. Sebab itu 50-50. Kita tak buat 50-50 kita nak cari yang high probability. Bagi saya, hanya jika ini lebih daripada range, anda ambil screenshot ni screenshot yang ini, lebih daripada range, dan saya interested nak tengok market. Kalau dalam range tu, kita dapati volatility, lepas tu harga bertaubat. Selalu kan masuk dia dah pecut, tekan, dia mati kat situ. Lepas tu habis-habis dia turun bawah balik. Biasa nampak macam tu tak? Jangan buat benda tu. Simple. Trade apa yang kita nampak. Okey, ini adalah untuk data CPI. Sebenarnya untuk Fed, data yang dia tengok adalah data PCE, core PCE, year on year. The thing is, apa yang sedang berlaku sekarang adalah kita ada data, selepas mesyuarat pada lewat Januari dan awal bulan ini, kita ada kadar faedah US dah lebih tinggi daripada data inflasi yang jadi perhatian Fed. Bukan CPI CPI itu data yang market tengok. Yang Fed tengok, nama dia adalah Personal Consumption Expenditure. Itu yang market tengok. Itu yang Fed tengok. Jadi ini adalah data yang ini. Ni dia. Ini adalah dalam Fed punya projection table, core PCE inflation. Okey, sekarang berada pada 4.4. Kita ada kadar faedah US dah naik 4.75. Ni crossover. Jadi lazimnya kalau kita lihat zaman Volcker, Greenspan, zaman-zaman lain-lain dulu bila ada inflasi yang tinggi dekat US, inflasi cuma turun apabila kadar faedah, kadar polisi lebih tinggi daripada inflasi. Jadi kita dah ada benda tu berlaku. Okey, jadi menurut sejarah kita jangkakan inflasi, yes. Kita nampak untuk CPI month on month tadi adalah naik, tapi yang nak ditengok adalah data year on year. Okey, jadi tapi Fed tengok PCE. PCE dijangka akan mendata dan terus ke bawah. Itu berdasarkan apa yang kita nampak kat sini lah. Kalau anda guna ni, ini ada divergent, kononnya lah. Okey, tak apa. Yang penting apa kita tengok dekat chart lah bagi saya. Yang saya nampak dekat chart adalah sekiranya kita ada dua kemungkinan untuk pergerakan pasaran. Sama ada kita masih meneruskan kejatuhan sejak dari bulan 1 apabila central bank mula tarik handbrake kepada quantitative easing dia. Mula menurunkan pembelian aset dia. Jadi sama ada kita sedang melihat struktur ke bawah dan meneruskan struktur pada Januari ini, itu boleh berlaku sekiranya Fed dia naikkan kemungkinan untuk kadar faedah. Sebenarnya Fed
dia memang bagi tahu tahun ni dia akan naikkan kadar faedah 3 kali. Setakat ini dia dah naik 2 kali. Setakat ini dia naik sekali ya. Pada bulan 12 dia dah bagi tahu bahawa dia akan naikkan kadar polisi ke 5.1. 5.1 tu sama juga median. Itu adalah 5.25. Sekarang ni kita pada 4.75. 4.75 bulan 3 dijangka akan naik sebanyak 25 mata menjadikan 5%. Disebabkan data Disember, inflasi Disember, pasaran jangka ini akan diturunkan kepada 4.9. Maksudnya dah habis. Selepas Mac punya kenaikan tak ada dah. Tapi disebabkan oleh data NFP, market jangka dia kekal kepada kenaikan 3 kali. Maksudnya selepas Mac akan ada satu lagi pada bulan Mei. Bulan 4 ada meeting bulan Mei. Kemungkinan itu. Tetapi kalau tanya saya tak nampak dia buat benda tu. Saya nampak ini akan diturunkan ke 4.9. Sebab apa? Disebabkan kita ada apa yang AC Milan tadi sebut mengenai debt ceiling. Kerajaan US, jumlah hutang yang diterbitkan, kalau Imran tadi sebut pasal Jepun, Jepun lagi teruk. 260 lebih persen dan hutang dia lebih besar daripada GDP dia. Maksudnya 2.6 kali ganda saiz GDP setahun untuk dia cover hutang dia. Kalau manusia biasa tu dah habis, dah tak ada dah aset, dah liability lebih tinggi daripada aset, dah bankrupt jadi US tak teruk macam Jepun, tapi dah menuju teruk macam tu dah. Tu dia. Jadi kalau kadar faedah dinaikkan, kadar hutang kerajaan, dia nak servis loan dia, kupon payment untuk bond yang diterbitkan pun akan naik. Saya tak nampak kerajaan Demokrat boleh dapat persetujuan Republican untuk nak terbitkan ataupun naikkan ceiling kepada debt dia sekiranya kadar faedah tinggi. Saya tak nampak benda tu. Dan yang Jepun tadi lagi teruk. Ada boleh rujuk sendiri dia punya debt to government debt to GDP ratio dia. Boleh rujuk sendiri. Saya tak ingat berapa figure dia. Seingat saya 260 lebih persen untuk Jepun. Apa yang saya perhatikan adalah merah ni tak dapat tolak kemungkinan. Tetapi ini adalah low probability sebab kita ada high ini yang sama dekat Europe punya indeks seperti UK 100. Dia dah break high ini. Dia dah break. Ini dah buat high-high. Saya melihat kepada untuk satu retracement sedang berlaku sekarang kepada low di sini. Satu retracement berlaku dan ini memberikan kita peluang untuk mengikuti balik arah pasaran sekiranya itu berlaku. Dan juga kepada US 500 akan lebih shallow lagi. Maksudnya cuma kepada low pada yang ini cuma pada low pada bulan 12. Bulan 12 punya low ni kita akan test low berkenaan sebelum pasaran meneruskan pergerakan ke atas. Tapi untuk minggu ini ke arah CPI besok, sekiranya anda mendapati sebab US dollar ni, kalau kita tengok euro US dollar ini dah buat lower low. Ini dah buat lower low. Macam mana kita tahu kita ada high, low dan lower low? Kalau anda pergi kepada H4, anda dah nampak momentum yang berlainan. Maksudnya kalau anda tengok dekat ini dah stokastik dan juga even kepada RSI dia, kita ada high, low, low high dan kita dah ada low low. Against high ini, 3 lekuk punya correction merupakan peluang untuk shorting untuk shorter term.
Tu cara nak bezakan lah. Macam mana kita nak tahu ini high, ini low, ini lower high, ini lower low. Tu cara yang saya guna. Saya bezakan momentum dia. Idea dia adalah different time frame, kita akan ada different lekuk. Tu yang orang kata susah nak buat Elliott wave. Tak susah. Kita kira stokastik je sebenarnya kan. Kira stokastik je. Seriously. Itu je. Tengok dalam sesi saya kongsikan macam mana nak kira dia. Kira stokastik. Kalau kira 1, 2, 3, 4, 5 tak lepas, kira sampai 3 pun cukup. Cukup. Jadi jadi sebarang correction merupakan peluang kepada high ini. Jadi 3 lekuk correction merupakan peluang untuk shorting. Boleh, Kimi? Okey. Lain untuk dolar punya pair, U-Chef ini tak break high. Ya, Kimi. Jadi tak ada trend dia. Trend tu adalah siri pergerakan. Ini pun sama. Sekiranya GU ni, jadi kita tahu, kalau kita tengok ini baru 1 lekuk. Anda nak tengok 3. Jadi, anda dapati dekat euro US dollar tadi, ini dah 3. Tapi dekat GBP US dollar tadi, dia baru 1. Jadi kita tahu 3 kat sini tak dapat. Sini akan buat something kita panggil sebagai double, iaitu 7. Sebab satu correction dalam ni adalah 3 lekuk. Kalau kita tengok dekat GU ni, baru 1 lekuk. Tak dapat. Faham? Syamsul Bahri kena belajar. Sila. Baca Quran lagi bagus. Baca Al-Quran. Tu lagi afdal. Okey, jadi ini masih lagi extend. Ini masih lagi extend dan kita extendkan dia kepada 3, 4. Ni kita akan extend kan. Okey, ini pun sama. Dia tak ada high. Jadi kita tak dapat nak trade dia. AUD US dollar ini tak ada low. NZD pun sama, tak ada low. Jadi yang ada pada saya adalah euro US dollar. Tapi ini anda kena tunggu seperti ini. Baru dia sama cerita dengan GU tadi. Maksud saya macam ni. Kalau kita lihat, ni adalah dekat trading view. Dekat 1 hour tadi kan. Ini adalah euro US dollar. Structure serupa. Ini adalah dekat GBP US dollar. Buang dia. Buang apa? Ni semua. Okey. Jadi satu correction tu adalah 3. Jadi ini baru 1. Sini dah ada 3. Nampak seperti 3. Jadi ini kena buat 1, 2, 3 against high ini. Ini pun sama. Jadi kalau dia nak lengkapkan macam ni kena 1 dan buat double. Itu yang WXY itu kan. Double correction. Kalau nak tahu bila dia buat double correction. Aku kalau tengok Elliott wave ni, aku pada ya. Apa? Sebab kita orang bukan buat Elliott wave. Kita orang buat sequence chart. Tu beza dia. Kira lekuk. Bukannya kira Elliott wave tu untuk mapping. Itu bahasa chart. Kita tengah tengok motif ataupun corrective sequence. Tapi kenapa kita pilih euro US dollar? Sebab ini buat low. GU ini tak buat low. Jadi kita dah ada, maksudnya sini dah ada trend. Low high low high. Jadi ini kena buat double Faham Kimi? Faham Coy? Ini adalah double. Kena buat double. Baru anda short. Sebab sini baru 1 lekuk. Jadi sini akan buat 1 lagi high, 3 lekuk, 3 turun dan sama jumlah lekuk dia. Kita akan samakan jumlah sequence dia lah. Jadi euro US dollar double kena buat double correction. Lain daripada tu gold pun sama. Gold akan buat 1, 2 dan 3. Jadi 3 lekuk di sini. Ini adalah something kita panggil W, X dan Y. Boleh? Jadi gold pun sama. High, low, lower high dan ada lower low. Saya lebih berminat kepada nak beli saham apabila gold ni melengkapkan correction, dolar
melengkapkan dia punya B ni dan jatuh ke bawah balik, itu maksudnya gold ke atas balik. Tetapi bukan untuk beli gold. Gold tu mahal. Try tengok dan jenguk-jenguk, minggu ni pun kita akan ada Barrick yang akan mengumumkan perolehan dia sama tadi, di mana kita jangkakan ini akan buat ke atas. Nak tengok lagi menarik, ni dia lagi menarik. Ini adalah Barrick. Ini adalah gold. Okay. The thing is, chart dia sama. Boleh? Okay, chart dia sama. Satu harga $18. Satu harga $1,800. Mana pilihan anda? Faham? Chart dia sama. Jadi kalau anda jangkakan gold dan indeks akan jatuh disebabkan kekuatan US dollar atas jangkaan kepada kadar faedah yang merupakan satu correction yang saya tak nampak akan dinaikkan, dan berdasarkan kita nampak kat technical, ini yang sama dan yang sama kepada low di sini. Kepada low di sini. Tapi ini harga murah, yang ini harga mahal. Okay, so instead of trading gold, why not kita beli saham dan turunkan penggunaan leverage, risk kita boleh turunkan risiko kita. Jadi saya lebih berminat kepada saham syarikat Barrick ni lah. Jadi kita sebenarnya dah ada satu posisi di bawah ini, benda yang sama, di mana time frame yang lebih besar, kita dah ada correction dia 3 lekuk, dan kita jangkakan penurunan pertama sebelum meneruskan ke atas seiring dengan jangkaan untuk saham tadi juga mengukuh. Tambah dia untuk ni, seiring dengan jangkaan untuk pergerakan indeks juga melakukan pergerakan mengukuh. Kita ada low, high, higher low dan higher high. Dan terutamanya untuk European Index dah break high ini. Kita ada untuk FTSE, kita ada untuk even kepada DAX yang juga menunjukkan kita dah ada sequence ataupun siri pergerakan ke atas. Low, high, higher low dan high high. Dah ada sequence tu lah. Jadi in other words, untuk shorter term, anda boleh cari untuk long US dollar untuk shorter term dengan shorting gold, dengan shorting euro US dollar. Tetapi fahamkan anda sedang trade untuk korektif. Apabila kekuatan US dollar tu lengkap, saya tak nampak dia bergerak jauh. Cumanya untuk short term ada peluang. Okay? Satu pergerakan yang tak jauh. Dan apabila US dollar melakukan pergerakan ini, itu adalah masanya, dan kita jangkakan dia tak terlalu laju. Ini something kita panggil diagonal, di mana apabila US dollar ini bersifat sideways, UJ tu kena naik semasa itu berlaku. Okey, UJ kena buat lekuk 2 kat sini untuk saham naik dalam lekuk 3 of 3. Ini 3 of 3. Barulah saham dapat naik dengan momentum. Tu maksud dia lah. Okey, jadi itu yang saya perhatikan, Mel, Imran, di mana untuk shorter term adalah kekuatan US dollar, tetapi itulah satu correction. Saya melihat kepada peluang apabila correction berkenaan tamat untuk membeli, dan kepada komoditi, tahun komoditi, inflasi masih lagi tinggi. Minyak semua, biarpun US dollar kuat, kita nampak minyak pun masih naik. Bulan 1, bulan 2 lazimnya logi-logi penyulingan, bukan penyulingan, logi-logi penapisan minyak dekat US ni mula menghasilkan lebih banyak lagi gasolin. Persiapan untuk summer, bukannya summer nanti baru dibuat gasolin.
Jadi lazimnya bulan 1, bulan 2 dekat US harga minyak futures tu naik. Tu lazim, benda lazim berlaku. Okey, itu daripada saya Mel. Kembali kepada Mel, ataupun nak saya cakap sampai pukul 10, aku suka soal. Okay, so terima kasih Zuli. So itulah dia segmen yang kedua kami daripada perkongsian daripada Zuli Razak. Okay, so kami telah pun sampai ke penghujung rancangan istimewa kami di Ruang Lanjutan Melayu. Okay, so nantikan rancangan istimewa kami esok jam 8 hingga jam 9 bicara personality bersama Jawahir sebagai hos anda dan juga dua pakar dagangan kami yang akan menemani Jawahir dalam bicara personality. So siapakah pakar dagangan tersebut? Anda perlu stay tune esok. Janganlah bagi tahu dulu Zulish. Okay. So nantikan juga sesi pendidikan sepanjang hari daripada jam 1 tengah hari hingga jam 9 malam khas di Ruang Lanjutan Melayu daripada pakar dagangan kami seperti Zuli, Imran, Azmi dan juga Siti Wani. Okay, so that is all from the three of us. Terima kasih kepada anda semua yang sudi bersama kami dengan rancangan istimewa Pick of the Week pada malam ini. Teruskan berdagang bersama XM. Pick for Human. My name is Melvin. Bye-bye dan selamat malam.